وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kekurniaannya dan diberi kesempatan keluar pagi ini tumpang untuk menyambung kembali perbincangan kita setelah agak lama kita bercuti kepada ukuran 3-4 bulan cuti. Bulan Januari jadi tulis dengan cuti umum. Bukan pasal kita ada urusan tak lain tak. Ada lalu itu bulan berapa sahaja saya ada urusan dapat dielakkan. Tapi kebetulannya kita tulis dengan cuti umum. Jadi nak bagi peluang kepada tuan-tuan bercuti, kita pun cuti juga telah kita. Baik, kita sambung tuan-tuan dalam topik perkara yang membatalkan wudu yang terakhir, iaitu sentuh orang ataupun perempuan lelaki yang boleh berkahwin. Itu dia punya tajuk besarnya. Kemudian musannif ataupun pengarang detailkan secara formularnya untuk mudah kita faham orang yang sentuh membatalkan wudu dan orang yang sentuh yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana cara untuk kita mudah faham? Kita tak perlu ingat banyak sangat tempat siapa orang yang batal wudu, siapa orang tak batal wudu ini. Kita ingat dalam bentuk formula mahram. Sebab itu kita akan sambung dari ini. Mahram ataupun orang yang haram berkahwin. 18 jenis orang yang haram berkahwin, dia tidak membatalkan wudu. Sentuh yang tidak haram, sentuh yang tidak membatalkan wudu, auratnya usah dengan wudu sahaja. Jadi siapa orang yang haram berkahwin ini? Dia adalah 18 jenis sahaja secara basicnya, secara asasnya 18 jenis. Kita akan sambung hari ini habiskan jenis yang kedua. Pertama kita bincang sebab mahram kerana ataupun sebab mahram di mana orang haram berkahwin dengan sebab keturunan ada 7. Sebab susuan ada 7 dan sebab perkahwin ada 4. 7, 4 kesemuanya 18. Kita sambung hari ini orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan, iaitu nombor 2 ialah anak. Pertama dah settle ibu, yang keduanya anak. Baik, sambung ke surat 30. Kata silap saya 38. Masalah perempuan yang penting daripada zina. Itu sambung dia kepada 38. Kes, kajian kes. Kes ni kita pasal 38 itu masalah mana kes lah. Hukum ataupun kes. Isu, bahasa kita ini tentang isu berkaitan dengan anak. Ini panjang. Kita musannif ataupun pengarang kita ni dia bawa kita agak panjang, agak jauh perbahasan sehingga ke isu-isu muamalah ataupun isu-isu nikahan, isu dalam tajuk dalam kitab perkahwinan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, mas'alatun ataupun kajian kes ataupun isu perempuan yang bunting ni mengandung lah. Perempuan kena buka pula, kamu dewa pula. Ini orang lantak punya bahasa dia. Sebab kita asal perempuan, kebanyakan kita Melayu ni memang dia dipengaruhi oleh dialek Kelantan dan Pahang. Kenapa? Kerana sumber asal itu banyak dihasilkan oleh ulama Rabbani, ulama Kelantan. Penulisan kitab Jawi diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ini, iaitu dipelopori oleh ulama Jawi ataupun ulama Rabbani dan juga ulama Kelantan. Jadi
bunting daripada zina. Walaupun pengarangnya orang Kedah bukan. Walaupun Kedah tapi dia belajar di Kelantan dan belajar di Fatani. Perempuan yang bunting daripada zina, daripada ini bukan min dibayar, daripada ini dibagi kerana. Perempuan yang mengandung kerana zina, dengan sebab zina, apabila ia berkahwin, perempuan itu berkahwin, sama ada berkahwin dengan lelaki yang berzina dengan dia, sama ada dia berkahwin dengan lelaki yang dia berzina, atau dengan lelaki lain, nascaya, jawab hukum, nascaya harus, ini tiada haram dan sah nikah. Jadi sebab ini ada isu kenapa mazhab kita ataupun kenapa pengarang ini cuba bawa kes ini, kerana dia agak orang bagi family atau ketika dulu, sebab ada pandangan mengatakan tak boleh kalau perempuan itu berzina, tak boleh dia berkahwin dengan lelaki yang dia berzina, tak sah. Itu bukan pandangan mazhab kita. Jadi mazhab kita, kalaulah perempuan itu dia berzina dengan mana-mana lelaki, dia boleh berkahwin dengan lelaki yang dia berzina dan boleh berkahwin dengan orang lain, tak perlu ada iddah. Yang dia bincangnya ialah isu iddah. Perempuan berzina dia tidak ada iddah, boleh berkahwin terus tanpa melalui tempoh iddah. Maka jika beranak perempuan itu, jika melahirkan anak perempuan itu, perempuan yang berzina tadi, bila dia melahirkan anak, selepas waktu suaminya itu, suami yang berkahwin secara sah dan yang berzina, dia berzina, isu dia lupa, dia berzina. Lepas dia berzina, dia berkahwin secara sah. Lepas dia berkahwin, dapat anak. Kita nak tahu sekali isu yang kita nak bincang, status anak itu, adakah anak lelaki ataupun adakah anak tiri dia. Kenapa? Kerana kita bincang topik dia perkara batal wudu sentuh dengan orang mahram. Nak tahulah mahram ke tidak. Kenapa? Kita bincang senarai orang yang haram berkahwin. Yang kedua, pertama ni ibu, yang kedua anak. Tapi panjang tu. Jadi kita nak tahu, kalau dia perempuan zina ini, dia kahwin dengan lelaki yang dia berzina ataupun dengan lelaki lain, dapat anak. Status anak itu anak siapa? Anak lelaki yang dia berzina ataupun anak suami dia. Tak kisahlah suami ni atau suami yang sama dia berzina ataupun suami ni orang lain. Macam mana penilaian kayu ukur yang ulama ataupun yang syarak peruntukan. Jadi syarat ni perempuan dia ada peruntukan khas, cara untuk menilai anak itu. Sebab itu naik mahkamah perempuan, qadhi ataupun hakim akan menggunakan peruntukan ini untuk menjatuhkan hukuman anak itu siapa. Selepas waktu suaminya itu, suami yang dia berkahwin selepas dia berzina. Jadi kena tahu tarikh waktu. Sebab dikira anak itu dikira tempoh. Dia kena tahu bila dia waktu. Kena ingatlah 6 bulan 2 lahdah. Tempoh daripada waktu. Bukan tempoh kahwin tak, tempoh waktu. Dan kira kahwin. Contohnya lepas masa dia kahwin, sebulan boleh waktu. Jangan kira akad nikah, kira dia waktu pertama. 6 bulan 2 lahdah. Cukup, maksud 6 bulan ni cukup 6 bulan 2 lahdah. Apa maksud lahdah? Lahdah ni asal dia saatan, 2 detik, 2 saat, 2 second. Itu peruntukan, tak boleh nak nafi 2 ni. Jangan kira 6 bulan sahaja. Sebab kita kata 6 bulan, tapi murad dia ataupun hasyiah akan detailkan maksud 6 bulan itu 6 bulan 2 lahdah. Kena ada 2 lahdah. Dia fikir, kita dah sebut kenapa dia fikir 2 lahdah. Itu lahdah pertama untuk pancutan mani ke ovarian, ke dalam faraj, dan lahdah kedua itu untuk mani lekat ke dinding rahim. Itu kajian saintis. Ulama kita dia juga merupakan
Biasanya ulama fiqh ni dialah fuqaha dan dialah juga ahli sains. Kenapa? Kerana banyak dalam Quran memerlukan kepakaran ataupun kemahiran sains untuk mengeluarkan hukum, untuk mengeluarkan hukum. Walaupun masa bernikah, maka jawab dia anak ni. Jawab dia tuan, kalau cukup 6 bulan 2 Allah, maka anak itu dihukumkan anak suaminya itu. Anak suaminya itu yang lepas dia berzina, dia berkahwin, lelaki itu suami dia, anak dia. Walaupun dakwaan sebelum dia berkahwin dia dah mengandung. Ini isu-isu dulu lama-lama, perempuan isu lama-lama. Kadang-kadang berkahwin, lepas dia kadang-kadang dah putih, baru berkahwin, lepas berkahwin disebabkan kepada lelaki untuk tutup malu. Itulah timbul isu pak sanggup, lelaki pak sanggup dan sebagainya tu. Jadi inilah dia kayu ukur ataupun penilaian yang diperuntukkan dalam peraturan munakah. Walaupun dia panggil maknanya nak menyatakan bersangatan, anak itu memang disebabkan anak lelaki. Walaupun masa bernikah dengan suaminya itu doktor suruh periksa, ambil gambar dan teropong ni maksudnya alat, guna alat. Apa alat model? Sudah ada anak dalam perut perempuan itu, walaupun eksteri dan sebagainya, nampak ada anak dalam perut sebelum kahwin. Alat modern tidak boleh dijadikan hujah untuk menjatuhkan. Dia kena formula. Alat itu sebagai sokongan sah. Alat itu sebagai sokongan, tapi tak boleh nak menjadikan alat atau teknologi moden ini satu-satunya cara untuk menjatuhkan hukum sama ada anak itu anak suami ataupun anak orang yang berzina. Tak boleh pakai alat moden, kena pakai formula. Itu walaupun berbeza wajah. Walaupun masa bernikah dengan suami itu doktor suruh periksa ambil gambar dan teropong. Sudah ada anak dalam perut perempuan itu, sudah 6 bulan mengandungnya. Itu sebelum berkahwin. Dia menggunakan alat dan dapat detek alat itu dah ada anak dalam kandungan. Maka syarat tidak pakai, tidak menggunakan lihat anak dengan teropong, ini dengan alat dan tangkap gambar. Tangkap gambar dengan seni isteri dan sebagainya. Seperti Nabi. Maka syarat tu, kenapa syarat tidak menggunakan pakai, nampak ataupun tengok anak yang ada dalam kandungan menggunakan alat? Kerana Islam ataupun syarat menggunakan pakai formula ataupun kaedah, bukan pakai alat ataupun panggil teknologi moden. Dulu masa tak ada teknologi, formula ini digunakan pakai sampailah kiamat. Contoh, ini dia cerita contoh saja, perbandingan di kaf ini banyak kaf ditansi. Seperti bandingan dengan isu ini, bandingan dengan isu kita bincang, samalah perbandingannya. Mana isu lain? Sehari bulan Ramadan. Tengok bulan Ramadan. Sehari bulan Ramadan, maka tiada sah melihat dengan perempuan. Tak tengok, tak sah tengok perempuan. Perempuan itu sebenarnya alat untuk kita panggil tengok formula. Lepas tu kita nak tengok perempuan nampak, kita buat perempuan tengok nampak. Dia nak guna pakai real. Dalam Islam perempuan semua dipakai, dia panggil ma yahsulu bil musyahadah. Ma yahsulu bil musyahadah, perkara yang dapat dikesan bil musyahadah dengan panca indera, dengan mata sendiri tanpa alat, dengan telinga tanpa alat bantuan pendengaran, dengan mata tanpa alat. Sebab itu saksi ni tuan, saksi dalam nikah, saksi dalam muamalah. Orang yang nak menjadi saksi dalam nikah,
dia mesti syarat sah saksi kita belajar dalam bab nikah mesti boleh melihat dengan orang itu pandangan mata biasa tanpa menggunakan alat. Apa maksud alat? Kalau dia pakai spek tak boleh jadi saksi. Maksud apa tak boleh jadi saksi? Kalau dia buka spek dia tak nampak mana wali. Mana wali, mana pengantin. Sebab saksi dia kena tengok dua je, wali dan pengantin. Jangan tengok orang lain. Saksi nikah dia kena tengok dan dia kena dengar. Dengar apa dia? Dengan lafaz daripada wali, dengan lafaz daripada saksi, dengan lafaz daripada pengantin. Itu saksi. Dia dengar mesti alat, mesti dengar secara real, tak boleh alat bantuan. Begitu juga dia tengok. Ini dibincang dalam kitab apa namanya Munaqah yang kita belajar tadi di surah An-Najm atau surah Musnad. Kita baru lepas bincang. Macam mana kita yang kata saksi tak sah kalau dia pakai spek? Dia buka spek dia terlalu. Mana pengantin lelaki, mana wali? Tak boleh beza. Itu tidak sah. Walaupun dia pakai spek memang clear daripada biasa. Ya betul. Tapi itu adalah bantuan alat, tak dibenarkan jadi saksi. Saksi apa pun? Saksi dalam nikah, saksi dalam muamalah, saksi dalam jenayah. Jenayah dia nak tengok orang curi, dia tengok dengan pandangan mata, bukan tengok bantuan alat. Dia tengok orang berzina, betul-betul real, dia tengok dengan pandangan mata dia tanpa menggunakan alat. Begitu juga kita tengok anak bulan. Anak bulan tu memang kita pakai alat pun, teropong kan. Itu just nak tengok mana posisi atau kedudukan dia. Lepas tu kita buka, kita tengok dia. Nampak. Kita tengok dulu nak teropong, nampaklah kedudukan kat sini. Cuba kita buat teropong, nampaklah. Nampak anak bulan. Kita tak nampak kan. Lepas tu orang nak pergi tengok anak bulan, dia orang terpilih saja. Kadang-kadang Allah tak bagi nampak semua. Tuk Qadhi nampak. Contohlah apa nama mufti nampak, timbalan mufti nampak, yang follow jadi tak nampak pun dia kata tak apa. Jadi orang-orang yang terpilih sudah nampak, bukan semua orang tak lagi nampak. Habis maka tiada sah melihat dengan teropong di anak bulan. Bahkan lagi pula, bahkan di sini lagi pula, jika tiada ada bulan, nasdaya tiada nampak bulan, dan yang nampak itu sebab ada bulan. Sebab ada bulan nampak. Kalau kata teropong, kita kata teropong, tak ada lah, tak nampak. Walaupun begitu, walau begitu sekalipun tidak boleh dipakai kerana jadi. Kenapa tak dipakai alat teropong ni? Memang tak boleh guna alat ni kerana jadi buat binasa undang-undang syarak yang sudah diperuntukkan. Kalau kita guna pakai teropong pula untuk menyokong kepada hujah yang nanti keluarkan hukum, menyebabkan rosak binasa lah peraturan yang telah diubah. Kenapa? Kerana memang peraturan telah diperuntukkan awal-awal lagi sebelum adanya teknologi ini. Peruntukan itu sudah ada. Cuma teknologi ini hanyalah support sahaja. Bukanlah Islam menolak satu peraturan teknologi, tidak. Tetapi boleh membantu untuk menguatkan hujah. Tapi nak guna pakai sebenar adalah formula yang diperuntukkan. Jadi buat binasa undang-undang di sini mana kaedah syarak. Kaedah syarak yang sudah tetap di mana yang sudah diperuntukkan di dalam peraturan. Maka tiada harus, ini haram. Tiada harus di sini mana haram. Siapa-siapa pindanya, siapa ubah peruntukan ini haram. Ubah dengan sengaja haram lagi kafir. Ubah dengan tak sengaja haram. Iaitu dia kata undang-undang syarak apa dia? Mana undang-undang syarak yang diperuntukkan di dalam peraturan munakah untuk menentukan anak siapa, inilah dia peruntukan. Iaitu undang-undang syarak sekurang-kurang bunting. Ini formula dan kaedah. Sekurang-kurang bunting yang paling awal. Ini dia panggil masa minimum. Ini masa minimum.
Masa sekurang-kurang paling pendek dalam kandungan. Dia ada paling pendek, paling lama dalam kandungan dan normal. 3 tempoh. Orang melahirkan orang mengandung ni dalam Islam dia ada 3 tempoh. Tempoh paling singkat, paling pendek, paling sekejap dia berada dalam kandungan. Tempoh yang kedua yang paling lama, dia tak boleh lebih. Ini memang tempoh ini telah diperuntukkan, tak boleh lebih. Allah Ta'ala tak lebihkan. Tengoklah mana-mana para ulama, dia tak lebih. Dan yang ketiga ialah tempoh normal. Itu banyak ada. Tempoh pertama, tempoh dia panggil sekurang-kurang rutin. Yang paling pendek mengandung ialah 6 bulan 2 bulan. Paling pendek. Kalau 5 bulan tak dinamakan orang panggil apa? Mengandung. Dan tak dinamakan orang panggil apa? Tak dinamakan lahirnya, tidak dinamakan baby. Lepas tu orang panggil gugur. Kalau ada mudghah orang panggil apa? Keluarnya sebelum 6 bulan tu dia tak sempurna dia punya bayi. Dia panggil gugur. Dan ini tempoh yang kedua. Dan sebanyak-banyak ini sepaling lama, sebanyak-banyak ini paling lama bunting ini mengandung itu 4 tahun. Ini para ulama yang hebat-hebat semua lama-lama. Imam Syafi'i 4 tahun, Imam Hanafi 4 tahun, Imam Nawawi 4 tahun. Ulama-ulama besar ni tuan-tuan kebanyakannya lama dalam kandungan. Lama dalam kandungan. Dia tak boleh paksa keluar, kena dikeluar sendiri. Hari ni dia terpaksa tuan-tuan. Dan dia punya cara perubatan dia berbeza dengan cara perubatan kita. Dia kata bahaya lebih daripada 6 bulan, bahaya. Okey, saya kata normal, tempoh normal biasa macam kita. Normal ni 9 bulan, 12 bulan tu normal lah. Kita 12 bulan dah keluar. Ada ramai juga di dalam kita 12 bulan dah rasa keluar. Biasanya 9 bulan lebih. 9 bulan lagi, 9 bulan lagi itu normal. 12 bulan lagi itu normal. Maka barang siapa berkahwin dengan perempuan yang sunyi daripada itu, baik menuntut isu ini, sebelum isu yang kedua, menuntut dia. Dia nak tutup apa? Tutup kembali-balik dan back tu balik kepada kata kunci dia yang kita nak bincang. Kalau perempuan zina tidak ada iddah, satu boleh berkahwin terus. Apabila kahwin terus dapat anak, kita dah tahu formula untuk bukan anak. Anak siapa? Penuntut dia. Maka barang siapa berkahwin dengan perempuan yang sunyi yang tiada iddah daripada iddah, yang sunyi daripada iddah, yang tidak ada iddah. Contoh tak ada iddah pertama, perempuan zina tidak ada iddah. Ini yang paling mudah untuk kita ingat. Perempuan yang tidak ada iddah, perempuan zina. Yang kedua, ini tak bincang di sini lah. Yang kedua adalah kita mengatakan perempuan yang diceraikan oleh suami atau mati suami belum dijima. Itu juga tidak ada iddah. Bila tidak ada iddah, itu boleh berkahwin. Tidak kira, ni dia panggil takmir. Apabila dia tidak ada iddah, sama tidak kira, sama ada perempuan itu kunci perutnya atau tiada. Ini nak kahwin, takut nak kahwin. Pak tengok ni dah mengandung ni. Bila mengandung tak berani nak kahwin. Bahawa sah tidak dengan kahwin sambil mengandung ni kan? Dalam keadaan mengandung ni dia boleh sah. Takmir ni untuk mengumumkan kedudukan perempuan itu, sama ada dia mengandung ataupun dia tak mengandung, sama ada perempuan itu kunci perutnya atau tiada, sama ada perempuan itu ada anak dalam perutnya atau tiada, dan yang mengandung atau tiada, ini tidak mengandung. Jawab dia, nascaya sah berkahwinnya perempuan yang berzina itu dengan lelaki yang nak berkahwin dengan. Bila tak kala itu berkahwin dengan perempuan yang tidak ada iddah, ketika dia tidak ada iddah, maksudnya ketika dia lepas dia berzina, ketika itu dia tidak ada iddah. Berkahwin bila? Ketika itu, ketika dia
Tidak ada iddah. Bila ketika dia tidak ada iddah? Berzina, lepas berzina, tidak ada iddah. Dan kemudian daripada ia pada siapa berkahwin itu, waktu akan dia baik settle. Ini pun dia tutup juga lah. Dia rakulkan ke semua isu ini. Penutup dengan dua. Satunya, dia nak cerita perempuan zina tidak ada iddah, boleh berkahwin terus. Baik, yang kedua, apabila dia berkahwin dapat anak, maka cara mengukur apabila dah ada. Dan kemudian selepas daripada dia barang siapa berkahwin tu, lelaki lah, waktu akan perempuan tadi. Lepas dia waktu, kira mula-mula waktu dia tu dah kira dah tarik. Dapat dah masa 6 bulan 2 Allah. Kalau dapat 6 bulan 2 Allah, maka beranak perempuan itu, maka hukumnya anak itu ialah anak suaminya. Anak suaminya. Tak kisahlah masa dia berkahwin tu tengok dah muci, ataupun doktor dah sahkan ada baby, sahkan mengandung, tiba-tiba dia berkahwin, waktu pertama tarikh tetapkan tarikh ataupun tulis tarikh, ingat tarikh masa melahir itu cukup 6 bulan ataupun lebih, 6 bulan lebih, 7 bulan, maka anak itu bukan anak zina, bukan, memang anak zina. Maknanya dia berkahwin belum ada anak, walaupun doktor sahkan ada anak. Baik, maka hukumnya anak itu adalah anak suami. Setelah kita nak bincang apabila anak suaminya, okeylah, suaminya dengan dia tak patut wudu. Nak bincang poin patut wudu je. Poin yang banyak isu kompleks-kompleks di tempat, nampak complicated sangat isu ni. Nak bincang poin dia, suami itu boleh tak sentuh dengan anak tu? Boleh dia kata anak tinggi, itu mudah sajalah. Tapi ini bukan anak tinggi ni, ini anak suami dia, memang anak dia. Okey, habis satu. Dan jika beranak kurang, jika melahirkan anak kurang ni tak sampai tempoh 6 bulan 2 Allah, tak sampai. Contohlah 5 bulan lepas waktu dah salin, 5 bulan baru kahwin dah salin, awak sekali. Dia nak 6 bulan baru tempoh matang, tempoh matang untuk bersalin, tiba-tiba bersalin awak. Berapa bulan salin ni? Baru waktu dulu, ingat masa tarikh waktu dengan tarikh salin ni 5 bulan lebih, maka itu bukan anak. Baik, jawab dia, maka bukan anak suaminya, bukan anak suaminya. Ini tiga anak zina, hanya jadi anak tiri suaminya. Tapi dalam bab batal wudu tak batal juga sebab nanti bukan anak dia tapi anak dia. Cuma nak tahu status batal wudu dan juga status anak yang bukan anak dia. Walaupun dia dah wati, lepas kahwin terus wati, bersalin tak cukup 6 bulan. Bukan anak, bukan anak dia. Hanya jadi anak tiri suaminya yang sifat diri. Haram ia suami berkahwin dengan anak itu, bukan anak tiri. Tak boleh berkahwin. Nanti kita akan bincang dalam tajuk yang ketiga, haram dengan sebab perkahwinan. Ada 4 itu, salah satu daripada 4 anak tiri. Termasuk orang haram perkahwinan kita tak batal wudu, sentuh yang tak haram, auratnya rusak dan duduk saja macam anak sendiri. Dan kerana apa yang haram berkahwin? Kerana ia suami tadi sudah wati perempuan itu, sudah wati isteri. Dia anak tiri ni nanti kita akan bincangkan. Dia beza dengan ibu tiri, dia beza dengan menantu. Menantu beza, ibu tiri beza, mak mertua beza. Beza pun satu perbezaan dia. Anak tiri haram dengan anak tiri, tak batal wudu dengan anak tiri. Aurat dia usah dulu saja. Syarat dia ada syarat. Apa syaratnya? Kena wati ibu dia. Itu beza. Tapi kalau ibu tiri kita tak perlu ayah kita wati dulu, tak perlu. Apabila ayah kita angkat nikah saja dengan isteri baru dia, terus kita boleh salah. Itu ibu tiri kita. Tak disyaratkan ayah mesti wati dulu. Tidak. Kenapa? Nanti kita belajar dalam kaedah dia. Dia panggil formula haram semata-mata akad. Sah saja angkat ayah kita dengan ibu diri kita, haram dengan kita semata-mata ayah kita akad, belum lagi 5, tetap haram. Ada haram bukan semata-mata akad,
haram dengan sebab disyaratkan jima. Ini ialah isu anak tiri. Patut anak tiri kita, kalau kita berkahwin dengan orang yang dah ada anak, lepas akad nikah dengan ibu dia, maka kita dengan ibu dia okey dari segi kita. Tapi kita dengan anak dia yang kita kata anak tiri belum boleh bersalam. Tak boleh bersalam. Salam haram lagi dan salam batal wudu. Kenapa? Kerana belum jadi mahram. Kerana dia suami tadi, kenapa haram kahwin? Sudah waktu perempuan itu ibu dia, dan tiada batal wudu dia suami bersentuh dengan anak itu. Sebab apa haram tak batal wudu sentuh dengan anak tiri? Kerana inilah dia sudah waktu ibu dia. Kena waktu ibu. Belum waktu, sebab tu isu perempuan ada anak tiri, dia boleh berkahwin dengan anak tiri. Ini agak complicated sikit. Tapi sebenarnya kalau perempuan dah tahu poin, okey. Mana isu yang tertentu, boleh kahwin dengan anak tiri. Isu dia kahwin dengan ibu dia belum jima, ceraikan ibu atau mati ibu, maka dengan anak tiri tak batal. Sentuh yang haram, sentuh yang batal, boleh berkahwin dengan anak tiri. Itu isu dia. Kalau kita baca kitab nakah, ada isu yang tertentu, isu yang terpencil kita panggil. Ada isu yang tertentu sah berkahwin dengan anak tiri. Nanti kita pening pula. Anak tiri kita kan mahram, kenapa boleh berkahwin? Isu dia belum waktu ibu dia. Belum waktu ibu dia dah meninggal. Maka ibu meninggal, anak tiri boleh kahwin dengan anak tiri. Saya terbuka. Terus ke kes yang kedua. Kita nak ekspreskan dengan simple-simple, kita nak ekspreskan sebab nak masuk senarai yang ketiga. Ketiga belum masuk, dia 7 semua. 7 orang haram kahwin. Ini mengaji nak pula perempuan. Bab wudu, ada cara dia punya gaya bahasa pengarang kita luar biasa sedikit. Kitab dia ni sebab tu mengaji kitab Sulam Sibian perempuan, dia alim banyak bab. Bukan saja bab ibadat, sehingga mana merangkumi bab amalan pun dia cerita, bab munakahah pun dia cerita. Dia masuk semua. Isu yang kedua, baik. Masalah. Jadi kena kita petua dan tuan. Dia menjadi petua bincang masalah. Semua bermasalah. Semua jadi petua. Sebab bincang kes. Kes ni macam mana hukum? Kes ni macam mana hukum? Itu orang panggil apa? Dia punya disiplin ilmu fiqh. Sebab tu kalau belajar fiqh tapi tak tahu kes, tak dapat takdir. Tu orang yang tak belajar, tak kena cara saja. Dia belajar fiqh nak kena tahu kes. Sentuh telur patut wudu lah. Itu simple saja. Tapi kalau dia tak kena cara tuan-tuan, tak boleh nak jawab. Orang tanya, "Bang, abang saya tengok lama dah mengaji. Saya ni confused lah bang. Apa dia?" Kalau sentuh telur patut wudu lah bang. Tanya dia, "Sentuh zakar?" "Saya tahu bang, sentuh zakar patut wudu." "Sentuh telur saya tak confident bang." "Kenapa?" "Banyak nak sentuh." Saya pun tak confident. Masa belajar dulu tak pernah sentuh. Pandai juga dia cakap tak pernah sentuh. Malah ada yang tidur tak pernah sentuh. Kenapa tak? Kalau belajar fiqh tapi kes awak panggil hukum tak clear, itu tak dapat target lagi. Ada something wrong di mana-mana. Mungkin modul tak cover, atau mungkin cara belajar tak express sangat sampai tak jumpa telur. Memang adalah kat mana-mana something yang kena repair balik. Telur tak patut wudu. Ada orang ini nak cerita pengalaman berinteraksi dengan audio. Ada orang perempuan, jangan kata pegang telur. Punya dia berjaga-jaga. Dia kata, "Ustaz, kalau kita pegang zakar kita, batal wudu lah." Saya kata, "Batal." Dah pegang dengan kain. Saya kata, "Tak batal wudu kan?" Dia kata, "Kadang-kadang nak garu dalam kain, kadang-kadang nak betulkan paki, tak kena paki nak betul. Peganglah benda tu, batal wudu lah." Nampak tak? Dia punya berjaga-jaga sehingga timbul was-was. Isu apa tu? Isu tak clear, tak berapa clear kajian kes. Pegang beralat perempuan tak batal wudu. Habis cerita kes yang kedua. Jika berzina seorang perempuan dengan Zaid saja.
Zaid sahaja, badal dia. Tiada berzina dengan orang lain sekali-kali. Patutnya tidak ada tu, kita dapat harap Zaid saja. Apa makna Zaid saja? Tak berzina dengan orang lain. Tapi cara gaya ulama kita, penulisan dia bantu dengan orang panggil uraian. Itu ni badal dalam grammar dia. Tiada berzina dengan orang yang lain sekali-kali. Itu maksud berzina dengan Zaid saja. Ada orang berzina 3, serentak dia berzina 3 orang. Ini kena tahu. Baik. Maka beranak. Maka di sini bukan tafriq tapi dan beranak. Ini unik pada Arab. Ada fa' dengan mana tafriq, ada fa' dengan mana tafsir, ada fa' dengan mana wawu. Maka dan beranak perempuan itu. Beranak perempuan itu daripada zina, daripada bukan libayah, daripada ni kerana. Ini unik juga. Kita daripada ni nak menerangkan, bukan? Ini bukan nak menerangkan. Nak kita sebab midil ilah tadi. Maka beranak perempuan itu kerana zina. Lepas dia berzina dengan Zaid, lahir bersalin. Bersalin itu dapat anak. Salin kata dapat anak tak kisah. Ini dia cerita bersalin dapat anak dan tahu anak tu macam mana. Maka tafsir keluar hukum tafsir hukum dan obat. Kita belajar kitab fiqh dan belajar kitab fiqh kita tua di obat. Dia akan bertemulah maka tafsir dengar aja lah obat. Memang itu gaya bahasa yang ada keberkatannya. Dengar aja diberkat walaupun tak tahu. Saya dulu belum belajar apa tu guru ni. Maka tafriq, maka tafsir, maka dan, maka kerana. Dengar aja, dia ada berkat di situ. Lama-lama dia pergi sendiri tuan. Untuk bagi berkat tu. Berkat berada dalam majlis dia panggil the power of apa ni, ilmu, knowledge ni. Dia rupanya kadang-kadang benda something yang kita tak diduga. Tapi kita pun kadang-kadang tak tahu kita dapat benda yang Allah bagi. Banyak benda yang Allah bagi dengan sebab kita berada dalam majlis ilmu. Ilmu tu tuan-tuan, banyak ilmu. Tu baru seluruh ilmu. Ilmu grammar kita tahu secara auto, ilmu fiqh kita dapat. Tu baru ilmu. Tak tengok keberkatan lain. Keberkatan hidup kita berubah, life kita berubah, value hidup kita berubah, ekonomi kita berubah. Berkah. Berkah. Mana? Saya dulu mencinta contoh. Itu motivasi saya. Saya dulu perempuan belajar agak sampai tua. Hukum motivasi tak nak bagi gibah. 30 tahun lebih itu mengaji di pondok. 33 tahun tu saya tak keluar lagi. Mengaji gua tu. Budak-budak tu tahu nak mengaji dengan. Bodoh lagi kita bodoh. 33 anak 2 orang, anak 3 bapa anak saya ni. Masa tu saya tu di pondok lagi. Anak darjah 2. Saya keluar pondok darjah 2. Dari pondok pun produktif juga. 2 orang anak dari pondok. Pondok tu tu bagi tak bayar dan kita tak bekerja kan, tu bagi free je kan. Atau kena sewa kan. Jadi tu give up, tak motivate saya. Dia cakap apa? Dia kata Azhar, you ni tu bahasa kita lah, takkan tu nak kata you. Dia kata you belajar ni jangan bimbang. Dia kata apa? Sebab you sedang belajar benda yang sangat nilai tinggi. Dan benda nilai tinggi ni, ilmu ni, dia kata dia boleh menjadi magnet. Dia boleh menarik semua benda. Maksudnya sekarang you tak perlu fikir kerja. Apabila you ada benda ni, you ada ilmu yang nilai tinggi ni, boleh merubah hidup you keluar nanti, kerja akan cari jaga dia bodek kita lah. Tak pada ingat kita tu, ialah memang ada anak ada orang fikir juga macam mana nak bagi susu anak, nak bagi pampers anak. Dah pukul pagi maghrib ni, pagi subuh mula lah, lepas subuh mula kuliah sampai lah pukul 12. Mana celah mana nak kerja ni, pukul 12 lebih tidur lah. Baik, itulah rutin harian selama lebih kurang 5 tahun dia berkurus. Rutin harian. Jadi dia ceritalah sumber takut kita ni orang panggil pun tak fokus pada belajar. Jadi betul rupanya. Dan saya pegang betul-betul lawan penjamata apapun hadap untuk khatam kita, untuk habis kita, pegang mutiara dia tu. Saya kata betul, aku ilmu yang kita dapat ini
Dia menjadi magnet untuk merubah kehidupan kita. Apa pun kita buat, insya-Allah mudah perempuan. Buatlah, jangan keluar tu duit jatuh je, memang kena kerja lah. Tapi nak ceritanya ada keberkatan. Buatlah apa pun, insya-Allah jadi kerja kita. Sebab disiplin ilmu kita dah ada. Kita tahu kalau kita nak berkecimpung dalam bidang apa pun, kita tahu bagaimana cara untuk kita survive. Dan kita tahu bagaimana cara untuk, sebab attitude kita dah betul. Dia nak berjaya ni, perempuan kena betulkan attitude. Minda kena betul, attitude kena betul. Barulah lahirnya habit. Habit orang berjaya tak sama dengan habit orang biasa. Jadi nak betulkan habit, nak betulkan attitude, mesti betulkan minda. Nak betulkan minda, kena ada ilmu. Maka ilmu syarah itu sangat besar. Boleh merubah minda kita, boleh merubah attitude kita, dan akhirnya boleh betul habit yang baik. Sebab tu, buat apa pun kerja, insya-Allah berjaya. Jika berzina seorang perempuan dengan Zaid Sajabi, maka keluar anak, maka beranak perempuan itu daripada zina itu, karena zina itu, maka jawabnya harus dan sah Zaid yang bapa zina itu, ia Zaid tadi berkahwin dengan anaknya mana? Yang daripada zina itu, yang dengan sebab zina itu. Zaid ini dia berzina dengan perempuan itu dapat anak, maka anak perempuan itu yang berzina dengan dia, yang benih dia, dalam mazhab Syafi'i sah berkahwin. Kenapa sah? Karena bukan anak dia, cuma benih dia, bukan anak dia, benih dia. Nak beza anak dengan tidak anak, akad nikah. Kalau tak akad, Islam tak nisbahkan kepada anak, walaupun benih dia. Benih hanya dia, tapi tidak dinisbahkan anak. Kenapa? Nak nisbahkan anak mesti ada proses. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia menyediakan proses. Yang kita belajar ni tuan-tuan, semuanya adalah proses yang kita mesti follow untuk melahirkan apa dia? Untuk melahirkan rizal yang sah ataupun tidak. Okey, nak nisbah anak kena melalui proses akad nikah. Barulah lahirnya anak dipanggil anak kita. Kalau tak melalui proses nikah macam orang zina, maka anak itu tidak boleh dinisbahkan kepada anak suami. Kenapa? Kerana bukan suami dia. Zaid itu sebelum dia berkahwin bukan suami. Dan waktu apabila dia berkahwin saja dengan orang yang sama dia berzina, anak itu tak boleh kata anak dia. Kenapa? Kerana itu hanyalah benih dia sahaja. Apa yang diri dia lah. Mazhab kita tak boleh. Jadi khilaf di sini. Maka harus dan sah Zaid yang bapa zina itu, ia Zaid berkahwin dengan anaknya yang daripada zina, serta ini dia panggil harus, tapi mazhab kita dia khilaf, serta makruh. Cuma makruh lah. Makruh ni tidak ada pahala kita berkahwin dengan isteri dengan perempuan dengan benih kita. Berkahwin dengan benih sendiri tidak ada pahala. Makruh juga. Kenapa makruh? Kerana sah serta makruh, kerana mani daripada zina itu sia-sia sahaja. Kenapa sah? Sah berkahwin, cuma makruh. Kerana mani itu, mani dia tu, kerana mani daripada zina itu, dengan sebab zina itu sia-sia sahaja. Apa maksud sia-sia? Tidak dihormati oleh syarah. Apa maksud tidak dihormati? Tidak dinisbahkan anak dia. Syarah tidak memuliakan. Dengan sebab apa? Dengan kata lain, syarah tidak menisbahkan anak dia. Maksud itu dipanggil tidak menghormati, tidak memuliakan. Syarah tak memuliakan seseorang itu. Dengan maksud apa? Dengan maksud syarah tidak menganggap anak itu anak dia. Padahal anak itu tidak ada apa-apa kan? Anak tidak. Nisbah kepada siapa? Nisbah kepada ibu dia. Ini mazhab Syafi'i. Dia tidak. Adapun mazhab Hanafi dia ada sah. Tidak sah. Mazhab Hanafi tidak sah. Boleh hakim. Dia kena wali qadiyah atau wali hakim. Dia tak boleh. Anak zina tak boleh wali pada bapa dia. Dia tak ada bapa. Walaupun dia tahu Zaid
adalah bapa dia, itu tak boleh panggil bapa. Kenapa? Kan benih yang itu benih Zaid saja. Dan benih yang tidak dimuliakan ini tidak boleh ikut atau follow proses syarak. Kalau nak follow proses syarak, wali kata Zaid tu lah. Sebab memang benih Zaid, tapi tak boleh follow proses syarak. Tak boleh follow peraturan syarak. Kalau peraturan syarak, wali dia lah Zaid. Kenapa? Kerana Zaid bapa. Tapi oleh kerana syarak tidak memuliakan. Kenapa tak mulia? Kerana tak melalui proses akad nikah. Maka air mani yang keluar daripada Zaid itu, air mani tidak dimuliakan. Air mani yang sia-sia. Maksud apa? Air mani yang jadi benih itu tidak dianggap anak Zaid. Dan Zaid itu tidak dianggap bapa kepada anak. Maka anak itu tanpa bapa hanyalah ada ibu sahaja. Sebab tu anak ni dipanggil apa? Dipanggil wali, dia dipanggil wali hakim. Dia naik kepada wilayah ammah. Wilayah khasah dia tidak ada. Wilayah ammah ni kuasa umum yang syarak memberi autoriti kepada hakim atau qadi untuk mengakad nikah mereka yang panggil apa? Isu-isu yang tertentu. Jadi, dia panggil anak luar nikah. Bahasa kita ini, bahasa standard ini, dia panggil anak luar ni, anak luar nikah. Sebab apa? Sebab dia tak akan nikah. Itu dia panggil luar nikah. Kalau dalam nikah ni, anak luar nikah, anak dalam nikah. Dalam nikah ni akan nikah lah. Maka bin dia tuan-tuan, kalau kita hari ini bin Abdullah, sebab dia nak jaga dia suruh muru'ah anak tu, bin Abdullah. Bin mak dia kan mereka apa? Bin mak dia. Bin ni maknanya anak lelaki, anak. Bin tu orang panggil anak lelaki. Bin tu anak perempuan. Tu bin tu, bin binti perempuan. Azhar bin Ramli. Saya Azhar anak lelaki Ramli. Bin orang panggil tu di tengah bahasa Arab. Binti kalau perempuan binti, maksud apa? Maksudnya Ahmad, Aminah binti anak perempuan kepada Ramli. Kenapa ada bin? Kenapa ada anak? Kepada siapa? Kenapa ada nisbah? Kenapa ada nisbah? Kerana dia ada bapa. Kalau dia tidak ada bapa, maka tidak ada nisbah. Faham? Nak buat macam? Tak boleh buat. Contoh nama dia Omar bin Tadil. Seterusnya Omar kenapa bin? Panggilan tak kita lah, panggil dia sekolah apa-apa dah, jemput kan, jemputan kan, ataupun ustaz, alim dia jadi tuan guru Syekh Omar, tak ada bin pun. Kenapa dia Syekh? Tak ada bin, saya tak ada apa-apa. Walaupun dia alim, dia tidak ada apa-apa. Macam mana dia lahir? Apa nak susah? Nabi Isa boleh lahir tak ada bapa? Tak boleh. Terpapah nak jadi tanya. Boleh dia tak ada bapa, kita tahulah. Yang ditanya lebih, meninggal ke? Meninggal ada lah bapa. Dia tak ada bapa. Dia buat pelik pula kita. Jadi tanya. Maka anak zina ini dia hukum walaupun dia alim. Dia ada hukum. Makruh dia jadi imam. Ini antara yang kita belajar dalam bab fadilah menjadi imam ataupun dipanggil kelebihan menjadi imam. Imam anak zina makruh untuk kita follow walaupun dia alim. Itu jaga, sangat jaga Islam, sangat jaga nasab supaya kesian anak-anak yang keluar daripada nikah ni tuan, tak jaga nasab, tak jaga keturunan. Kalau berzina perlu masa, maka keturunan dia itu akan rosak. Dia memberi kesan kepada ibadat walaupun dia alim tapi dia anak zina. Nak jadi imam pun makruh. Sedang kau boleh guna manfaat dia jadi imam. Iman dia kelebihan. Sebab iman dia ada ranking dia. Ada iman yang afdal kita follow. Ada iman yang makruh kita follow. Ada iman haram tak boleh ikut dia. Ada iman yang sunat kita follow. Ada ranking tinggi, afdal kita follow dia. Ada iman yang makruh. Ini makruh ni antaranya wahabi, makruh kita ikut. Antaranya ialah iman zina, makruh kita ikut. Antaranya iman tidak disukai oleh jemaah. Itu tak boleh jadi imam, makruh jadi imam. Jemaah tempat tak suka dia. Kenapa? Ada satu tim bacaan dia tak jemaah tak selesa.
Tak boleh turunkan naik orang lain. Kenapa? Makruh. Tu ada makruh, ada sunat, ada apa. Habis. Okay, saya tolong Pak. Lahu walau maka tiada iddahnya dan tiada dibangsa anak itu. Ni bangsa ni dinisbah. Tiada dinisbahkan anak itu kepada bapa zina. Tak boleh beri. Nisbah ni mana tak boleh beri. Beng-beng tu mana nisbah dan bapa, nisbah dan bapa. Tiada dinisbah, tiada dibangsa, tiada dinisbah anak itu kepada bapa zina. Semacam ni samalah bandingannya dengan binatang ni pun sama dibandingkan binatang zina. Bandingan sama je perumpamaannya dengan binatang lembu, kerbau juga samalah dengan binatang yang lembu dan kerbau saja dua. Sama di sudut mana? Bukan sama di sudut rupa, sama di sudut aimani, nilai aimani. Dia nak tengok orang panggil bukan semua sama tak, pak-pak yang tertentu. Pak mana yang dia nak ni? Iaitu dari sudut air maninya. Tidak ada nilai. Air mani lembu tidak ada nilai. Bukan makna lembu A dia mengawal dengan lembu B, maka anak yang lahir itu anak lembu A. Tak boleh dipinkan mana lembu B. Yang macam kita selalu duduk lembu, kita nak jaga keturunan lembu ni, tak nak ambil lembu biasa, ambil bapak yang cantik-cantik, mengawal dengan ibu lembu kita, lahirlah anak. Dan tanya anak lembu mana? Anak lembu tu bapak dia. Waktu tu ni bapak dia tu cantik, anak lembu ni tengok bapak lah. Tak boleh beri kepada bapak. Cuma contoh lah. Kata ni benih, itulah sebab tu cantik anak lembu saya. Bapak dia tu memang bapak cantik, bapak impor. Itu kita sahaja. Dari segi cara tak boleh nisbah. Tak boleh kata anak lembu ni bapak dia ni. Tak boleh. Tapi boleh nisbah ibu. Anak lembu ni inilah ibu dia. Boleh. Tengok nilai air mani. Air maninya, mani lembu tadi, tiada ada harganya. Tidak ada nilai. Tiada dipandang, tiada dibangsa kepada bapa, tidak diberikan kepada bapa. Nya lembu. Nya lembu bukan bapa, nya manusia bukan. Tak boleh disebut oleh bapa lembu, tak boleh. Ada pun orang yang faham sesat, penuntut tuan-tuan. Penuntut pada kes ni, penuntut ni tuan-tuan, kenapa dia buat bandingan nilai air mani ni? Kerana ada rupanya orang yang berfahaman sesat, yang tak betul, yang menyangka bahawa kalau lembu si A, lembu Abayu, dia mengawal lembu saya tanpa saya minta kebenaran lembu Abayu, lahirnya anak lembu saya, haram sembelih dan minta izin. Kenapa? Ini benih lembu Abayu, tak minta izin dengan dia. Ada orang faham dia tu, faham dengan akal. Hayalah Ustaz, nak mana boleh benih tu benih elok ni, duk main mengawal ikut dah. Minta izin dulu, barulah anak itu jadi anak yang halal. Nasib baik dia tak cakap. Tu nak faham okey lah tu, faham sesat tapi okey lagi. Teruknya dia kata nak kena minta izin nak mengawal lembu, tak minta izin haram, dia zina. Teruk sana. Kita ni apa dia ada lembu jantan. Lembu bapa cantik lah, import daripada Australia. Bawa dengan trailer. Saya lembu bapa cantik juga, lembu betina lah. Yang orang bela lembu je tahu. Bab nilai lembu ni. Saya pun duk tengok dia tambak tepi apa sungai dekat rumah saya lah. Saya berjiran dengan itu. Dipisah oleh sungai tu. Saya belah ni, belah sana dia. Panggil sungai memisahkan. Dia tambak lembu tepi sungai dia. Tepi sungai saya pun tambak lembu. Tengok, cantik lembu baju. Saya pun hebel lembu betina saya pergi mengawal dengan lembu dia. Tak minta izin pun. Ada orang fahaman sesat lagi menyesatkan. Haram, dia kata berzina. Tak minta izin. Berzina lembu. Zina apa dia? Haram tu, keluarnya hukum mengawal hukum haram, zina. Lahirnya anak tu tak boleh makan.
Kenapa? Tak halal, kena minta izin dulu dengan beyo. Kacau juga faham itu. Kenapa tu? Kerana pada pandangan dia, bagi dia nilai air mani lembu itu ada value, ada nilai. Sebenarnya tidak ada nilai. Islam tidak tidak memberi nilai. Itu bahasa muamalah. Dia tidak memberi nilai kepada air mani. Tapi lain ada nilai. Daging ada nilai, semua lembu ada nilai. Yang tak ada nilainya ialah air mani yang tidak ada nilai, air yang tidak ada nilai, air kecil lembu tidak ada nilai. Tak boleh buat begini. Tengok dia pahaman sesatnya. Dia kata apa? Untuk ada pun orang yang faham sesat, mereka kata, mereka yang sesat tu, kita ada lembu betina beranak dan bapaknya lembu orang, maka tiada sah kita buat korban. Tak boleh buat korban. Anak lembu tadi lah, bukan buat lembu bapak tu. Hak lahir daripada lembu betina kacung dengan bapak tu, lahir anak tak boleh buat korban. Tiada sah kita buat korban atau akikah anak lembu itu, melainkan kena minta halal kepada tuan lembu jantan. Nak buat akikah, nak buat korban, kena minta halal dulu. Kerana anak lembu itu jadi ia anak lembu itu daripada air mandi lembu jantan hak orang haram. Dan lembu betina kita, maka jadilah anak lembu itu bersyarikat, berkongsi dengan tuan lembu jantan orang. Jadilah anak lembu halal itu, anak lembu saya separuh kerana ibu saya, dan anak lembu bayi separuh kerana jantan dia. Kongsi kan? Maka inilah pahaman manusia. Manusia ini seperti, bukan manusia itu, seperti pahaman manusia, iaitu sesat dan salah. Jangan duduk ikut korban. Kerana apa? Kenapa sesat dan salah? Yang sebenarnya air mani tidak ada nilai. Anak lembu itu jadi anak lembu milik kita, walaupun tak minta izin kawan dengan tuan dia. Cuma harap pada apa? Harap pada guna lembu orang, tak minta izin tu je. Kenapa lu kacau lembu orang tak minta izin? Letih kawan 2-3 jam tak minta izin. Duk kacau lembu hantar orang, harap pada tu. Bukan harap pada duk zina dengan lembu kita, bukan. Kerana air mani itu tiada harga pada syarak. Tiada harga, tiada sah dijual beli pada syarak. Air mani tidak sah dijual beli. Maka haram ambil harga pajak binatang. Yang dulu kan ada. Masa saya kecil ni, depan saya antara pengembala kambing. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 tahun saya pengembala kambing. Lembu ada 14 ekor lembu. Lepas tu kambing ada 20 ekor lebih. Saya balik sekolah kena jaga kambing. Bapak saya kata jaga kambing, aku dah jaga dah pagi. Sampai maghrib kena jaga. Kambing tu lembu dengan kambing. Jadi ada zaman saya dulu tu, dah 80, 85, 86, 87, 4 tahun waktu saya bela kambing. Ada orang rupanya betul yang aku cakap. Ada orang pergi nak mengawal, bawa dia kata tak boleh saya ubah, sebab saya nak baka ni cantik. Pergi minta, kita bela lembu cantik. Dia pun pergi minta, boleh tak saya nak mengawal? Saya upah lah, kata. Mana saya bukan free. Ada orang ambil upah mengawal. Maksud upah mengawal ni lembu dia lah, mengawal lembu. Lembu dengan lembu, bukan dia yang mengawal. Saya silap faham pula. Ambil upah mengawal kita, dia lah. Ni lembu. Haram ambil harga pajak binatang. Ini mengawal binatang. Tapi upah tuan lembu sah. Itu beza apa? Kalau upah tuan lembu sah, contoh tuan, saya bela lembu jantan. Pakak semua pakak nak mengawal dengan lembu saya. Saya tak nak ambil upah sekali naik RM5,000, kan? Sekali dah pajak 10, 2 kali pajak 20, 3 kali pajak jadi 50. Tak boleh itu. Tapi saya sebisa masa kita sebis. Saya ambil upah saya. Penat saya nak kena bela lembu, dan penat saya nak kena handle. Nak mengawal ni kena letak sehari, bukan boleh 2 jam. Kita nak kena handle tu. Letaklah, nak mengawal boleh. Letak 1 hari saya charge. 1 hari saya charge RM100. Boleh tak? Boleh.
mengawan. Ini servis kita, penat lelah kita. Itu boleh. Jangan silap faham. Ini muamalah boleh. Jadi kalau ada lupa apa, boleh anak ambil servis untuk bukan upah mengawan, tapi orang panggil apa? Servis orang panggil upah niaga lah senang. Perusahaan jaga. Perusahaan menyediakan perkhidmatan mengawal lembu. Servis. Dimaksud dalam servis lah. Boleh. Tapi bukan upah direct, tidak. Esok wallahu a'lam. Dan ketiganya, perempuan yang haram dengan sebab nasab lagi tiada batal wudu bersentuh dengan dia itu saudara engkau, sama ada seibu sebab atau sebab atas itu. Baik. Sikit lagi perempuan. Kita dah sampai masa break, tapi kita ambil sikit lagi sebab dia mudah saja ini. Okey, sikit lagi perempuan dalam 3 minit. Dan ketiga, keempat kita sama akan datang. Ketiga ni daripada 7. Kita bincang 7 orang haram berkahwin tak batal wudu. Kalau kita bincang orang yang batal wudu, sentuh orang yang batal wudu, ada 14 orang yang tak batal wudu. Itu 18 orang tak batal wudu. Orang yang ketiga daripada 18. Pertama ibu, yang kedua anak. Anak kita, ibu kita, dan yang ketiga siapa? Dan ketiganya daripada 18 ni. Perempuan yang haram nikah dengan sebab keturunan, lagi tiada batal wudu bersentuh dengan dia, dengan perempuan ni. Siapa dia? Iaitu saudara engkau. Siapa saudara? Adik-beradik kita. Itu panggil saudara. Iaitu saudara engkau. Ini adik-beradik kamu. Adik-beradik ni ada 3 tu, Pak. Sama ada seibu sebapa 1, ataupun sebapa 2, ataupun seibu 3. Ingat tuan, adik-beradik kita hanya 3, tidak ada yang 4. Orang lain kriak satu lagi yang keempat. Ini perhatian, dia hanya 3. Kalau kita ingat 3, insya-Allah tuan tak terconfuse dengan yang keempat. Saya ulang tuan yang ketiga supaya yang keempat tu tak confuse. Ada orang tanya tuan, kalau tuan tak ingat nombor 3 ni, ada orang tanya, Ustaz, dia kata saya ada adik-beradik tiri, adakah batal wudu dengan saya? Kita pun scan adik-beradik tiri dalam 18 formula, 18 ni tak bertemu, scan tak keluar. Mudah je formula dia. Kalau tak keluar itu haram sentuh, batal wudu sentuh. Walaupun dia kata ini adik-beradik tiri, takkan haram sentuh, takkan batal wudu? Jawab dia, di dalam Islam tidak ada adik-beradik tiri. Itu tambahan orang kita saja. Yang adanya anak tiri, yang adanya ibu tiri, yang adanya nenek tiri. Nenek tiri ada? Nenek tiri ni datuk kita kahwin Oman. Itu nenek tiri kita. Dan ibu tiri, ya, sebab bapak kita kahwin lama. Anak tiri, ya, sebab kita kahwin dengan jatuh. Cucu tiri, ya, sebab anak tiri kita berkahwin dapat anak. Itu cucu tiri kita. Cicit tiri, ya, ciok tiri, ya, piok tiri, ya. Tetapi adik-beradik tiri tidak ada. Adik-beradik tiri tidak ada. Kenapa? Kerana adik-beradik ada 3. Pertama, adik-beradik seibu sebapa. Yang kedua, adik-beradik sebapa. Yang ketiga, adik-beradik seibu saja. Adik-beradik seibu sebapa kita faham. Adik-beradik sebapa faham. Bapa kita kahwin lain, dapat anak. Anak dengan ibu tiri kita itu adalah adik kita. Adik seibu tidak. Ibu tiri. Ini bapa kita. Dipanggil adik sebapa. Abang saya sebapa. Sebab pin sama. Tetapi kalau pin berbeza, itu ibu tiri. Itu dipanggil adik-beradik seibu. Yang ketiga tuan, adik-beradik seibu. Mana apa? Ibu kita mati, ayah kita, ibu kita kahwin lain, dapat anak. Anak itu anak ibu kita. Dengan kita seibu. Walaupun pin berbeza. Ada orang black. Kenapa adik-beradik pin berbeza? Ini adik-beradik seibu. Bapa berbeza tapi sama ibu. Itu dipanggil seibu sebapa, sama ibu sama bapa. Sebapa sama bapa, seibu sama ibu. Kalau kau pandang reka ketika orang lantar, semua sepok semua.
Dekat, tak payah panjang-panjang. Semua support. Ya. Ni support. Yang ni semua. Jangan orang gedak support. Apa? Kita beza. Bila ada orang gedak, dari belajar dari orang dia gedak. Berkelahi dengan kawan. Mana boleh bilang macam ni? Support ni aku gerak dia tu. Support dia apa lah gedak kan? Habis. Seribu seberapa okey. Tapi macam mana tuan gambaran adik-beradik ini? Macam mana gambaran adik-beradik ini? Tidak ada di dalam istilah muamalah adik-beradik ini berada. Iaitu ayah kita kahwin lain. Ayah kita kahwin dengan janda. Janda itu dah ada anak. Kita duduk sekali dengan ayah kita. Ayah kita bawa balik ibu tiri, bawa balik anak dia juga dengan kita sekali dalam satu rumah. Anak tu anak siapa? Anak tiri ayah saya. Dengan saya apa hubungan? Tidak ada hubungan. Itulah orang lain kita kata adik-beradik tiri. Siapa adik-beradik tiri? Anak ibu tiri. Tidak, itu bukan adik-beradik. Kenapa? Anak ibu tiri kita tidak ada hubungan dengan kita. Tidak ada hubungan bapa, tidak ada hubungan ibu. Hanya hubungan perkahwinan, bukan hubungan dengan kita. Hubungan dengan ayah. Ayah ini ada hubungan dengan dia. Kenapa? Dia panggil hubungan perkahwinan. Ayah kita berkahwin dengan seorang perempuan, dengan sebab berkahwin dengan ibu dia, maka anak tiri itu haram. Anak perempuan itu haram. Dia panggil hubungan perkahwinan. Maka orang Melayu tanya tuan, boleh tak saya dengan anak tiri ayah saya bersalam? Boleh tak saya sentuh? Boleh tak nak kakak-kakak air raya? Nak cium-cium, belaga pipi? Tak boleh. Kenapa? Kita boleh berkahwin dengan dia. Dia bukan mahram kita. Anak ibu tiri kita tuan bukan mahram dengan kita. Boleh sentuh, itu haram sentuh. Kenapa? Kerana boleh berkahwin. Inilah yang kita selalu sebut keluarga 69. Firamli dah tunjuk kat kita. Firamli ni rupanya tak aktif dalam bidang apa nama ini, mahram ini. Dia nak jaga, buat satu filem. Jangan duduk sekali, bahaya untuk nak jaga auratnya, bersentuhannya. Kahwinkan muda. Itu dia panggil besan semata tu. Bincang sampai datang katil perempuan dengan isteri dia. Macam mana kita ni, anak dah besar ni. Dia orang ni payah nak jaga ni. Lalu isteri kata payah-payah kita kahwin apa? Itu dia panggil besan semata. Ya, siapa besan kita? Isteri kita. Isteri kita adalah besan kita. Siapa menantu kita? Menantu kita adalah anak tiri kita. Boleh? Boleh tak? Menantu anak tiri kita. Dia lah anak tiri dan merangkap menantu kita. Dipanggil menantuku anak tiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan akan sambung yang keempat. Ya. Kalau dalam kahwin dengan pasangan zina ni, adakah wajib bertanggung anak zina itu? Oh, itu anak tiri, tidak. Anak tiri dia tu bukan termasuk dalam nafkah dia. Anak tiri itu dia ada dia termasuk nafkah apa nama ini? Sebab anak zina. Anak zina ini ada secara umum lah, ada situasi yang dia juga kena tanggung lah. Secara umumnya, kalau anak zina itu ada harta, anak zina ini ada harta, orang bagi haifah, orang bagi hadiah, baby ni orang bagi hadiah, maka dia menjadi tanggungjawab wali dia ataupun ibu dia yang handle, yang menjadi tanggungjawab untuk handle. Dia tengok siapa wali. Jadi wali yang bertanggungjawab untuk bayar nafkah, untuk bayar zakat, bukan bapa tiri. Wali dia ialah kalau dia ada datuk dia, belah ibu dia. Datuk dia lah yang menjadi yang bertanggungjawab untuk keluar zakat dan juga untuk membayar nafkah. Dia kembali balik kepada sistem muamalah, iaitu pengurusan harta anak yang belum balik. Kalau dah dia tu anak zina, dia tidak ada bapa, maka wali dia asalnya wali rumah ni bapa. Yang kedua datuk, yang ketiga wasi, yang keempat qadhi. Jadi dia tidak ada bapa, maka dia naik kepada lelaki. Datuk belah mana? Belah bapa tidak ada, datuk belah ibu. Kalau datuk dah meninggal, orang ibu dia. Tidak ada sambung. Datuk meninggal, wasi pun tidak ada lah. Wasi itu orang panggil bapa dia wasi. Datuk tu tak sempat wasi. Wasi tidak ada. Maka ibu dia, kalau ibu
Kita break sekejap tuan-tuan. Seperti biasa kita break dalam 15 minit. Kita akan masuk pukul 11. Pukul 11. Wallahu a'lam.